Hai, nama saya Sharna Dewi, anak perempuan Kanapati. Nombor matrik adalah 284956. Assalamualaikum, nama saya Nur binti Ismail Elias Ibrahim dan nombor matrik saya 285718. Nama saya Furushan dari kumpulan 8 dan nombor matrik saya adalah 286593. Nama saya Lo Qiao Jie dan nombor matrik saya adalah 289251. Nama saya Ahmad Faid bin Yusuf, nombor matrik adalah 289834. Nama saya Muhammad Haikal Ikhwan bin Hendy Wilawan, nombor matrik saya adalah 292859. Nama saya Madiha Hazirah binti Mazuki, nombor matrik 293013. Hai, nama saya Nurul Atina Sofia binti Aminuddin dan nombor matrik saya 294557. Saya Nur Safia binti Awang, nombor matrik 295625. Hai, nama saya Anastasia Joenti, nombor matrik saya ialah 291649. Assalamualaikum, kami dari kumpulan 8 telah memilih tajuk iaitu Kearifan Tempatan Seni Bina Rumah Tradisional Melayu Melaka. Apakah maksud kearifan tempatan? Kearifan tempatan merujuk pada ilmu pengetahuan yang mengiktirafkan dan kebijaksanaan masyarakat tempatan dalam aspek pemikiran, penciptaan dan sebagainya. Hal ini dikatakan demikian kerana kearifan tempatan dalam seni bina rumah tradisional Melayu juga wujud dan diwarisi secara turun-temurun bagi masyarakat awam Melayu. Selain itu, seni bina dan reka bentuk rumah tradisional Melayu di setiap negeri mempunyai keunikan yang tersendiri untuk membezakan rumah tradisional di setiap negeri. Sebagai contoh, rumah tradisional Melayu Melaka juga dikenali sebagai rumah Melaka yang dibina dengan beratapkan panjang, tangga batu yang ditutupi dengan jubin. Hal ini menunjuk setiap seni bina rumah tradisional di Malaysia mempunyai maksud di sebalik setiap reka bentuk yang dibina. Terusnya saya akan bercakap tentang jenis dan struktur atau kedudukan bagi rumah tradisional Melaka. Rumah tradisional Melaka terdapat 3, iaitu rumah bujang, rumah berbandung 2 dan rumah berbandung 3. Bagi rumah bujang, struktur bangunannya terdiri daripada 6 batang tiang utama. Bagi rumah berbandung 2 pula, ianya terdiri daripada 12 batang tiang utama. Bagi rumah berbandung 3, ianya terdiri daripada 16 batang tiang utama. Rumah tradisional Melaka dapat dikategorikan sama ada secara vertikal ataupun horizontal. Jika rumah tradisional Melaka secara vertikal, bentuk rumahnya dapat dibahagikan kepada 3 penggalan, iaitu yang pertamanya penggalan tiang, seterusnya penggalan badan dan akhir sekali ialah penggalan bumbung. Bagi yang horizontal pula, komponen untuk bangunan rumah tradisional ini bergantung kepada saiz atau jenis rumah tersebut. Ini saya akan menerangkan tentang reka bentuk rumah tradisional Melayu Melaka. Rumah tradisional Melayu Melaka merupakan seni reka bentuk asli orang lama. Ianya dibina dengan reka bentuk warisan masyarakat Melayu berciri-ciri bumbung atap yang panjang dan tangga batu bersalut jubin. Selain itu, rupa bentuk fizikal rumah Melayu juga dapat dilihat sama ada menegak atau melintang. Tangga batu merupakan ciri-ciri utama kerana dihias dengan jubin yang mempunyai corak dan pelbagai warna yang diimport daripada Eropah seperti Holland dan Jepun. Seterusnya, halaman rumah tradisional Melayu Melaka ini biasanya dihias dengan pelbagai jenis bunga yang menarik dan cantik untuk menyerikkan suasana di sekeliling rumah. Bagi tingkap rumah tradisional Melayu Melaka mempunyai pelbagai variasi mengikut cita rasa tukang rumah. Kerana tingkap ni mempunyai pelbagai jenis yang bukaan keluar dari kayu kekikis di bawah tingkap untuk memberi aliran udara keluar dan masuk. Ia juga berfungsi sebagai palang keselamatan bagi anak-anak kecil. Akhirnya tentang bumbung. Bumbung yang panjang melambangkan bentuk rumah Melaka. Bentuk bumbungnya berunsur seni bina Bugis, Riau, Jambi dan Minangkabau. Sekarang saya akan membincangkan tentang ruang yang terdapat dalam rumah tradisional Melaka dan juga fungsinya. Ruang yang pertama ialah rumah ibu. Rumah ibu mengandungi 3 bahagian iaitu bilik tidur, ruang dewan dan juga loteng. Loteng berfungsi sebagai tempat menyimpan khazanah dan juga barang lama. Ruang seterusnya ialah serambi. Serambi merupakan sebuah bahagian yang terletak di bahagian hadapan rumah. Serambi digunakan untuk tuan rumah melayan tetamu yang bukan datang dari ahli keluarga. Ruang seterusnya ialah ruang selang. Ruang selang terletak di antara rumah ibu dan rumah dapur. Antara fungsi ruang selang ialah sebagai tempat laluan masuk bagi tetamu wanita, tempat menguruskan jenazah serta tempat bagi menghalang kebakaran merebak. Sekarang saya akan sambung berkaitan dengan sistem pengudaraan yang terdapat di rumah Melayu Melaka. Sistem pencahayaan yang baik dapat disediakan melalui banyak bukaan untuk kediaman rumah. Bukaan di rumah ini adalah penting kerana ia boleh memberikan pengudaraan dan suhu dalaman yang selesa. Sistem ini boleh digunakan untuk pelbagai bentuk pembinaan seperti pintu, tingkap, elemen dinding dan telaga udara. Sebilangan besar pintu adalah untuk memastikan pengudaraan maksimum dalam rumah. Pengudaraan silang juga boleh dilakukan tanpa masalah bagi memastikan keselesaan dalaman.
Udara panas dan udara sejuk beredar lebih cepat. Kesannya haba tidak akan kekal di dalam rumah. Kedua, saya akan bincangkan mengenai tingkap. Tingkap adalah salah satu faktor penting kerana ia boleh berupaya untuk melindungi mutu pengudaraan dan pencahayaan di dalam rumah. Ketiga, saya akan bincangkan mengenai bahagian dinding, peredaran udara di rumah kita. Meletakkan ukiran di bahagian atas rumah dapat memudahkan udara panas keluar. Akhir sekali, saya akan bincangkan mengenai telaga udara. Talimat ini dapat memastikan pengudaraan dan pencahayaan maksimum antara bilik lain. Terusnya, saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seni bina rumah tradisional Melaka. Faktor pertama ialah pengaruh asing. Teknik seni bina rumah tradisional Melaka menerima alternatif baru daripada jajahan barat, iaitu bahan binaan yang lama digantikan dengan baru. Sebagai contoh, atap zinc menggantikan bumbung jerami, dinding dan tiang kayu digantikan dengan batu dan simen. Faktor kedua ialah sumber alam. Bahan binaan yang digunakan adalah daripada hasil sumber alam yang mudah didapati di dalam hutan, seperti rotan, akar, buluh, kayu dan daun yang digunakan membuat bumbung, dinding dan tiang utama. Faktor ketiga ialah cuaca. Kekerapan hujan mempengaruhi binaan bumbung yang lebih curam ke bawah untuk mengelakkan banjir, dan cuaca yang panas membuatkan seni binaan yang lebih terbuka, dan juga ruang pengudaraan di tingkap untuk mendapatkan pengudaraan yang baik. Faktor akhir ialah budaya dan adat rasam. Kehadiran Islam mempengaruhi orientasi dan struktur bangunan, sebagai contoh mengutamakan rumah mengarah kiblat, dan juga ruang yang diatur mengikut kegunaan adat rasam seperti kenduri dan aktiviti keluarga. Faktor seterusnya yang mempengaruhi seni bina rumah Melaka ialah kemahiran dalam pertukangan. Tukang-tukang Melayu sememangnya mempunyai seni yang halus dalam bidang pertukangan kerana dapat membina rumah tradisional. Berkat kebolehan tukang-tukang Melayu, seni bina rumah tradisional Melayu dikenali sehingga kini. Faktor seterusnya pula ialah nilai. Dalam seni bina rumah tradisional Melayu Melaka, terdapat nilai yang mempengaruhinya. Antara nilai tersebut ialah etika, rohani dan estetika. Bagi nilai etika, rumah tradisional Melayu Melaka rekaannya adalah berpintu rendah dan sesiapa yang akan memasukinya akan menundukkan kepala bagi mengelakkan daripada terhantuk. Dan ia juga merupakan tanda sebagai menghormati tuan rumah. Kemudian, bagi aspek kerohanian, terlambangkan prinsip Islam. Bagi nilai estetika pula, terdapat ukiran pada dinding dan pintu yang menunjukkan kecantikan rumah tradisional Melayu Melaka. Faktor yang seterusnya adalah keadaan tanah yang digunakan untuk pembinaan rumah Melaka. Hendaklah elakkan daripada memilih tanah yang berbusuk-busuk, sebab tanah tersebut mempunyai anai-anai dan ini akan mengancam kestabilan rumah yang dibina. Seterusnya, corak untuk susun atau tentang ruang persekitaran rumah tradisional secara amnya dibahagikan kepada ruang hadapan dan belakang dan memberikan halaman yang luas kepada penduduk untuk menjalankan aktiviti sosial. Faktor yang terakhir adalah kedudukan geografi yang strategik, yaitu kawasan yang membina rumah tradisional hendaklah dipilih berhampiran sungai dan mempunyai tanah yang berbukit-bukau. Setelah membuat kajian tentang rumah tradisional Melaka, ternyata bukan sahaja seni bina yang mengagumkan dan seni halus yang tercipta pada dalaman rumah. Pertamanya ialah landscape ranger. Landscape ranger mengutamakan konsep-konsep dari bahan mati seperti batu, kayu, alatan atau sebarang pentepihasan. Yang keduanya ialah landscape hidup. Lain daripada landscape ranger, landscape hidup terdiri daripada tumbuh-tumbuhan hidup serta sumber air seperti sungai atau kolam. Seterusnya, saya akan membincangkan terhadap keistimewaan rumah Melaka. Terdapat 3 faktor keistimewaan rumah Melaka iaitu bumbung, seni bina tangga dan seni bina tingkap. Pada zaman dahulu, bumbung rumah tradisional Melaka diperbuat daripada atap nipah. Untuk seni bina tangga pula, bagi tangga rumah tradisional Melaka menggunakan simen berserta hiasan jubin yang mengindahkan lagi membentuk tangga tersebut. Selain itu, untuk bahagian tingkap juga, tidak terlepas daripada hasil kerja kraf tangan yang halus dengan adanya ukiran-ukiran dari jenis terbuk timbul yang mempunyai motif flora dan geometri yang pelbagai. Secara kesimpulannya, yang dapat kami simpulkan bahawa reka bentuk rumah tradisional yang menunjukkan mereka mempunyai kearifan tempatan dengan persekitaran, budaya dan kehidupan mereka. Hal ini kerana ia mempunyai banyak salah silap seperti kaedah pembinaan, reka bentuk dan bahan binaan yang digunakan untuk seni bina rumah Melayu tradisional. Tetapi malangnya, seni bina pada masa kini tidak dipelihara. Oleh itu, setiap masyarakat Melayu harus memupuk dan mempertahankan warisan tempatan supaya tidak dilupakan dalam arus pemodenan. Dengan ini, berakhirlah pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.